Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi pada hari ini dalam sesi Sembang Santai Asia bersama dengan sahabat-sahabat di FB, dan nanti Asia akan uploadkan video ni di dalam YouTube lah. Okey. So pagi ni hari Khamis hari Khamis. So hari ni dah 21 hari bulan 10 2021. Okey, dah nak dekat akhir tahun dah kita ni. Dah dekat akhir tahun, dah 10 bulan dah masuk, dah nak habis 10 bulan. So tinggal lagi 2 bulan lebih. So apa ni? Kita dah akhir tahun. So kalau kata tengok kata contoh pandemik ni pun macam dah nak jadi endemik kan. So kalau kata contoh kita punya yang masih yang berbisnes, sudah boleh mula bisnes kan, dah boleh mula bisnes. So jadi kalau kata dari segi sebelum ni kita dah habiskan banyak simpanan kita untuk cover balik mana yang kita tak boleh nak bisnes, macam apa pendapatan-pendapatan kita yang berkurangan, jadi kita guna pakai balik, kita pakai simpanan-simpanan kita yang sebelum ni. Jadi bila dah boleh mula berbisnes macam biasa, kita sepatutnya dah boleh mula baliklah fikir cara macam mana kita nak ganti balik simpanan-simpanan kita yang kita dah gunakan sebelum ni lah. Yang kita dah gunakan sebelum ni. Jadi hari ni saya nak share 3 langkah mudah. 3 langkah mudah aja. Senang saja untuk mula menyimpan. Macam mana kita mula nak boleh mula menyimpan balik lah. Okay, kalau orang yang belum ada simpanan sebelum ni, boleh mula menyimpan lah. Kalau orang yang ada simpanan sebelum ni, lepas tu dia nak dah guna sebahagiannya, jadi boleh simpan balik. Boleh simpan semula untuk nak penuhkan balik tabung-tabung yang kita dah korek kan. Kita dah korek. So kalau siapa ada yang bersama dengan Asia, boleh saja bagi tahulah siapa yang bersama dengan Asia, sebab saya kat sini siapa yang bersama. Okey, so kita nak share 3 langkah mudah. 3 langkah mudah. Okey, yang pertama, kita kena tahu berapa pendapatan kita lah. Berapa pendapatan kita, pendapatan keluarga, ataupun kalau kata yang belum berkeluarga, pendapatan individu. So kita kena listkan lah apa pendapatan kita. Maknanya contoh kita, kalau kita ada gaji, yang kerja tetap, ada gaji berapa. Kalau contoh yang ada dropship, contoh lebih kurang berapa sebulan ada dapat income daripada dropship. Tu langkah pertama. Maknanya kita tahu berapa yang sebenarnya pendapatan kita bulanan. Okey. Maknanya kena ambil lah data tu daripada suami contoh kan. Kalau kata kita isteri, kita suami. So kita tahu sebenarnya berapa yang kita ada untuk kita boleh belanja. Dan boleh juga daripada situ kita kena simpan lah. Sebab simpanan ni salah satu daripada orang kata benda yang paling penting dah sebenarnya untuk kita buat. Sebab tanpa simpanan, kalau kita gunakan semuanya duit kita tanpa memang kita merancang untuk gagal lah. Sebabnya maknanya kita tak merancang, tapi kita hanya gagal untuk merancang. Dia ada kod lah sebenarnya. Kod tu saya suka kod tu, sebab saya sematkan dalam kepala saya. Maknanya benda-benda kita kena rancang lah. Tapi ada juga kadang-kadang kan kita macam macam ikut flow je, tak ada rancang kan. Tapi sepatutnya tak boleh lah. Semua benda kita kena rancang. Macam contoh event kan, sekarang ni kan musim-musim orang pergi holiday kan. Dia pun kena rancang lah. Nak pergi sana contoh, nak pergi nak pergi Melaka. So nak buat apa? Hari pertama nak buat apa? Pagi nak buat apa? Petang nak buat apa? Malam nak buat apa? So kita kena ada kita punya orang kata tentatifnya nak buat apa. Daripada tentatif tu lah kita boleh budgetkan lah berapa yang kita nak guna duit yang kita nak spendkan untuk holiday tersebut. So sama juga. Maknanya kehidupan kita seharian daripada awal bulan sampai akhir bulan kita kena rancang berapa yang kita nak guna contohnya. So tadi saya cukup. Maknanya kita kena listkan berapa kita punya pendapatan. Berapa kita punya pendapatan bulanan keluarga. Yang kedua, kita listkan berapa kita punya perbelanjaan. Berapa kita punya perbelanjaan. Kena buatlah contoh perbelanjaan kita dari segi kita boleh banyak lah perbelanjaan kan. Contohnya kata dari segi okey, ini teknik lah. Ada 6 jar ni kan. 6 jar ni maknanya kita bahagikan kepada jenis-jenis keperluan, contohnya simpanan hangus yang kita nak kena simpan. Lepas tu kita akan ada untuk reward diri. Reward diri ni lebih kepada kita nak membeli orang kata
orang kata dari segi kehendak. Contoh tulis kat situ tu kan, untuk nak pergi travel, movie, makan angin, macam tu. Okey, so yang keempat tu adalah untuk kita naikkan nilai diri kita. Maknanya kita kena belajar. Kena belajar. Macam contoh kata, yang saya ni dah tak nak belajar dah. Saya dah income saya dah cukup contohnya. So kita kena improve diri juga. Contoh kata kita orang Islam. Kita kena improve lah dari segi contoh nak pergi kelas-kelas yang agama ke, kan, macam tu. Nak pergi belajar Al-Quran ke, macam tu. So still ada juga. Kita kena adakan juga sedikit portion daripada kita punya pendapatan tu untuk improve diri kita. Okay. So yang kelima, simpanan dalam bentuk emas ataupun hartanah, tak kisahlah. Okay. Maknanya apa aja yang kita boleh yang kita simpan untuk simpanan jangka masa panjang sedikit. Okey. Untuk jangka masa panjang contohnya. Nanti saya tunjukkan. Contoh jangka masa panjang tu apa dia punya contoh matlamat-matlamat kewangan kita lah. Okey. So yang keenam, ini pun penting juga kan. Kita sebagai orang Islam ni kita nak juga, sebabnya kalau ada yang saya dengar lah, yang inilah sebenarnya inilah sebenarnya adalah untuk kita punya pendapatan di sana. So kita kena ada yang ini untuk kita bagi sedekah, untuk kita berwakaf kan, untuk kita berzakat semua. So kena ada 6 tabung ni untuk kita boleh mula menyimpan. Maknanya kita kena kenal pasti berapa portion setiap tu. Kalau contoh kata, ini saya tunjuk, tak nampak sangat dari segi yang ni. Kejap ya. Kita tunjuk lagi segi yang nampak dia punya portion. Okey, contoh macam ni. So kita kena bahagikan kita punya pendapatan tu. Ini tuan-puan, kalau yang idealnya macam ni lah. Tapi mungkin contoh tuan-puan dah ada banyak kata komitmen. So mungkin boleh besarkan sedikit lah belanja keperluan tu. Yang 55% tu yang dicadangkan dalam dalam catatan ni. Tapi maknanya boleh disesuaikan dengan komitmen semasa tuan-puan. Tapi cuba beranjak daripada keperluan yang sangat penting, yang sangat barang keperluan ni, supaya kurangkan menjadi sehingga 50% macam ni lah. Kalau boleh dapat 50% lagi bagus. Okay. Sebab apa? Sebabnya bila kita kurangkan dekat keperluan macam ni, maknanya dari segi komitmen bulanan kita, macam contoh kata kita boleh, kalau contohlah, mungkin kalau rumah tu macam bukanlah kan kita nak keluarkan daripada keperluan, sebab contoh kita dah ada komitmen selama 30 tahun untuk bayar rumah contohnya. So mungkin agak sukar. Tapi hutang-hutang kecil, contoh kalau kita ada kalau kita ada loan peribadi, itu agak senang sikit lah. Itu kena pergi belajar lah macam mana caranya. Kalau tuan-puan nak bertanya kepada saya pun boleh. Dia ada teknik-teknik dia lah. Teknik snowball, kalau tuan-puan boleh search kan, cari macam mana cara teknik snowball untuk kita nak cepatkan kita punya habiskan kita punya loan kecil-kecil itulah. Okay. So loan besar pun boleh sebenarnya, tapi ada cara dia. So sebenarnya yang tu boleh masuk tadi, yang yang dekat kita nak improve diri tu. Dekat tadi dekat untuk improve diri tu. Okay. So sebenarnya semua benda dengan ilmu lah. Contoh even nak baca Quran pun kan. Nak baca Quran pun kena ada ilmu kan. Kalau orang yang tak ada ilmu nak baca Quran, nak tak kenal huruf pun kan. So contoh macam tu lah. Okay. So kalau dengan kewangan ni pun kita kena ada ilmu lah. Saya banyak belajar, banyak baca buku. Contoh-contoh buku yang saya baca macam contoh tadi lah, Robert Kiyosaki ni, buku Cash Flow Quadrant ni, capai kebebasan kewangan. So kita kena improve diri lah. Ini salah satu saya lah, maknanya tabung-tabung saya. Yang tadi tabung improve diri tu saya saya ni kan melalui lah. So yang ini Cash Flow Quadrant. Lepas tu Rich Dad Poor Dad. Banyak. So kita kena improve diri kita. So saya berani bercerita pada tuan-puan, sharing, sebab saya ada sedikit ilmu yang Allah bagi. Jadi saya rasa saya perlu menyumbang balik kepada masyarakat, untuk masyarakat tahulah cara-cara untuk orang kata manage kewangan. Okay, ini cash flow untuk keluarga daripada Tuan Samsudin Kadir. Okay, so
buku daripada ni mentor emas saya lah. Mentor emas saya, Misi Bebas Hutang. Ini pun sebenarnya buku kewangan lah. Nama je Misi Bebas Hutang, tapi sebenarnya ia adalah untuk kita bebas hutang dan mencapai kewangan yang bagus lah. Okay. Baca dan kira Alhamdulillah telah improve sedikit lah. Improve sedikit. Jadi saya beranilah bercakap dengan tuan-puan sebab saya dah ada sedikit ilmu yang Allah bagi. Jadi saya nak pulangkan balik kepada masyarakat lah. Okay. So, bila kita dah ada, macam contoh tadi, kita tengok, kita dah setkan 55% untuk barang keperluan. Ini keperluan ni maknanya kita punya keperluan harian lah. Contoh untuk barang basah, untuk nak beli contoh ada anak kecil, untuk pampers apa semua tu kan, untuk nak bayar rumah, bayar api air, bayar Unify, bil telefon semua. Itu masuk dalam barang keperluan. So yang sedekah tadi 5%, kita boleh allocate lah untuk sedekah. Contohnya kalau gaji RM3,000, RM150 untuk sedekah contohnya kan. So kalau contoh kata tak boleh lagi nak sedekah tu sebabnya 60% kita barang keperluan, tak apa. So sedikit lah kita bagi, macam contoh kata RM2-3, tak kisahlah kan. Maknanya kalau kita contoh jumpa dengan orang susah tepi-tepi jalan ke, bagilah sedikit, tak kisah. Dia bukannya dia bukannya dari segi jumlah tu yang paling penting, tapi dari segi keikhlasan kita dan juga kita cuba untuk nak memberi kepada orang tu lah. Okey? Okey. So, dana pelajaran yang tadi. Dana pelajaran tu yang macam tadilah yang saya tunjuk. Beli buku macam ni. Sebab dengan beli buku macam ni, kita boleh akan menaikkan kita punya nilai diri. Lepas tu, kita boleh meningkatkan kita punya tahap pengurusan kewangan kita. Mungkin dengan gaji yang sama, tapi dengan cara kita boleh manage dia akan boleh memberi nilai tambah kepada kita punya kehidupan dah. Okey? Bukan mungkin lah, memang betul macam tu. Dengan duit yang sama, contoh kan, dengan duit yang sama, dengan keberkatan daripada Allah, maknanya kita buat kerja yang betul, kerja yang halal, insya-Allah kita boleh cukup sebenarnya dengan benda tu. Okey? Lepas tu kita untuk kita nak simpanan jangka panjang, kan, yang 30% tu simpanan jangka panjang dan juga simpanan jangka pendek lah. Jangka pendek tu maknanya kita nak disimpan untuk dana kecemasan. Dana kecemasan, sebelum ni saya bercerita berkenaan dana kecemasan. Saya ada cerita lah, kita ada 3 level, iaitu 3 level pertama untuk untuk yang 3 bulan pertama lah kita simpan. Macam contoh gaji RM3,000, simpanlah RM9,000 untuk dana kecemasan yang level pertama. Level kedua adalah 6 bulan lagi. Tuan-puan boleh search lah. Sebenarnya memang dalam mana-mana pakar kewangan pun mengesyorkan itu. Mengesyorkan itu maknanya sehingga 1 tahun. Yang ketiga ni sehingga 1 tahun lah. Maknanya 3 bulan dan 6 bulan. Itu maknanya 1 tahun kalau orang gaji RM3,000, dia kena ada RM36,000 lah. RM36,000 untuk sebagai dana kecemasan. Dana kecemasan. Okey. So bila dah set macam tu, jadi dia tahulah apa yang dia nak buat dengan duit dia tersebut. So kalau kata contoh kita dah ada macam tu, jadi kita senang sebenarnya. Lagi senang kita dah ada matlamat kita. Dengan duit kita, daripada duit kita, contoh gaji RM3,000 ni kita nak pakai untuk yang ni berapa, yang ni berapa, yang ni berapa. Kita buat macam contoh yang ni. Maknanya kita buatlah kita punya kata ni adalah bajet bulanan lah. Bajet bulanan kan. Kalau kata contoh RM3,000, RM1,500, RM1,650 untuk belanja keperluan. Termasuk tu. Termasuk sewa rumah, bayar api air, semua sekali. Okey. Sebenarnya mungkin orang kata tak cukup. Tapi cara kita manage lah. Cara kita manage duit kita supaya jadi cukup. Okay. So kalau contoh kata memang tak cukup juga, memang tak cukup, anak ramai, banyak komitmen contohnya kan. So dia ada cara lain lah. Cara lain dengan tambahkan pendapatan. Sebab tadi yang first tadi, langkah pertama kita kena listkan kita punya berapa pendapatan kita. Jadi bila makin besar pendapatan, makin banyaklah duit yang kita boleh guna untuk belanja keperluan kita dan juga saving lain tu. Dia dua je sebenarnya.
kurangkan pembelanjaan ataupun tambahkan pendapatan. Kalau dapat dua-dua lagi baguslah. Lagi banyaklah, maknanya bila kita boleh kurangkan dekat belanja keperluan tu, boleh banyak yang kita boleh simpan. Simpan ni sebab apa? Sebab apa? Tadi yang pertama, kita kena sediakan dana kecemasan. Dana kecemasan. Dana kecemasan. Dana kecemasan ni banyaklah bendanya. Sebenarnya kita nak boleh buatlah dengan dana kecemasan tersebut kan. Dana kecemasan tu. Contoh tiba-tiba je. Kita kan ada kereta. Sekarang ni semua ada kereta lah. Kalau saya zaman kecil-kecil dulu saya tak ada kereta. Saya tak ada kereta. Bila nampak orang ada kereta, bestnya kalau ada kereta kan. Sebabnya memang setiap hari kalau nak pergi mana-mana, naik orang kata kalau saya orang Kelantan, naik kereta sewa lah. Kan. Kalau naik taksi tu beca kalau kat Kelantan. So naik kereta sewa lah, nak ke mana-mana, nak pergi rumah atuk ke, nak pergi rumah mak saudara ke, nak pergi event yang jauh sikit daripada rumah saya, macam contoh nak ke rumah kawan-kawan ke, saya naik taksi lah. Taksi. Kalau ke Pasir Kelantan, kereta sewa. So naik itulah. So tak ada kereta. Tapi sekarang kereta ni satu keperluan kan. Satu keperluan. Tapi sebenarnya kita yang decide keperluan tersebut. Macam contoh Tuan Zaidi Ismail. Mana buku dia? Zaidi Ismail. Kejap ya, mana buku untuk Zaidi Ismail? Alamak, tak ada pula kat sini. Tuan Zaidi Ismail ni salah seorang pakar kewangan lah. Dia orang panggil sebagai jurutera forensik wang. Jurutera forensik wang. So dia ni tak ada kereta. Isteri dia je ada kereta. Dia tak ada kereta. So maknanya kalau macam contoh isteri dia kerja, kereta tak ada dia, memang dia akan naik Grab ataupun taksi semua macam tu lah. So bagi dia kereta tu bukan satu keperluan lah sekarang. Sebabnya dia boleh saja pakai kereta orang lain untuk dia nak selesaikan urusan harian dia. So dia tak adalah dari segi nak maintain kereta semua, dia tak ada. Tapi maknanya kita decide lah apa bentuk keperluan dia. Tapi saya ada kereta lah, So maknanya kita kita decide kan apa kita punya contoh. Macam tadi saya kata pasal kecemasan kan, tiba-tiba saja kereta rosak. Tapi kalau saya sebab saya ada satu tabung, maknanya satu portion daripada saya punya belanja keperluan ni untuk maintenance kereta. Sebab saya pakai kereta yang dah habis bayar lah. Sebab kereta saya dah berusia lebih daripada 10 tahun, dah habis bayar. Jadi tak ada bayar bulanan. Jadi saya hanya maintain saya simpan sedikit duit untuk maintenance kereta dan juga kalau ada kerosakan. So alhamdulillah lah, sehingga kini maknanya cukup lagi lah yang saya simpan tersebut. Jadi maknanya daripada belanja keperluan ni kita boleh portionkan untuk maintenance kereta. So kalau tidak, kita tak ada portion tersebut, kita boleh masukkan lah. Maknanya kita kalau sebarang ada keperluan untuk baiki kereta, kita boleh pakai lah dana kecemasan tadi. Dana kecemasan tadi. So kan, bila contoh kita dah ada dana kecemasan yang 36,000 tu, sangat secure lah sebenarnya kita punya kewangan. Sebabnya contoh kalau tiba-tiba je terjadi, kita contoh suami isteri tak boleh bekerja atas apa-apa alasan lah. Contohnya kata dibentikan kerja ke apa. So kita at least ada 1 tahun pendapatan kita untuk kita survive. So sementara kita mencari kerja lain ataupun kita cari peluang lain untuk dapatkan pendapatan. So sangat baguslah sebenarnya. Tapi sayang tadi kan, saya ada tunjuk tadi yang dalam post saya sebelum saya share ni kan. So ini laporan daripada Bank Negara mengatakan bahawa 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Kalau contoh tuan-puan boleh adakan 1 tahun pendapatan macam tadi yang saya cakap, kalau gaji 3,000 boleh ada 36,000, sebenarnya tuan-puan dah termasuk dalam 25% rakyat Malaysia lah yang ada simpanan melebihi 1,000. Dah boleh proud pada diri sendiri. So nak tak kita jadi orang yang 25% saja? 25% je, 1 daripada 4. Maknanya 4 orang, kita seorang tu. Bagus tak kita? Alhamdulillah lah kan. So macam mana cara dia? Yang paling senang, yang boleh kekalkan duit tuan-puan tu bertahan lama. Sebab kalau dalam bentuk macam ni, bentuk duit RM macam ni, dia tak bertahan lama sebenarnya.
Saya gelak sebab saya dulu macam tu. Sebab saya dulu macam tu. Dengan duit macam ni, saya simpan duit banyak macam ni. Contoh banyak lah kan. Contoh ada 10,000 contohnya. Kalau 10,000 tu banyak lah juga rasanya. Sebagai saya lah kan. So 10,000 ada. Banyak aja. Kreatif aja otak saya nak tukarkan duit tu kepada benda-benda lain. Macam contoh kata saya ni suka perempuan kan, suka dulu. Okay, saya suka ni pinggan mangkuk. Saya suka beli pinggan mangkuk. Contoh bagi level saya lah. Mungkin bagi level orang yang atas-atasan, pinggan Korel tu biasa-biasa je. Tapi bagi saya Korel tu mahal lah kan. Sebab dalam 400 lebih kan untuk 15 biji kan. Saya tak ingat dah harga. Sebab dah lama tak beli. So kalau saya pernah beli dulu masa saya pergi Langkawi masa saya kerja. Pergi Langkawi dalam 400 lebih kan. 400 lebih untuk 16 biji ataupun 20 biji macam tu. 20 pieces. So duit saya habis kat situ. Bila pindah rumah, sorting balik barang, rupanya saya ada lebihan pinggan lah. Saya ada lebihan pinggan sebenarnya. So itu jadi sebenarnya kita membeli barang yang bukan keperluan pun. Kalau nak pakai satu set tu keperluan kan. Keperluan kan. Tapi bila dah jadi yang kedua set, yang ketiga set, sebabnya kau gila beli benda tu. Jadinya ia adalah satu kehendak. Masa kita beli kita ingat macam ni lah. Kita ingat contoh lah kan yang beli pinggan ni. So kita ingat macam nanti kalau orang datang kan, sebab banyak pinggan, tak ada maknanya. Orang datang saya sekali je, nak pakai je lah pinggan biasa nanti kan. Macam tu lah sebenarnya. Kalau dari segi kita nak manage kewangan kita. Contoh saya lah. Mungkin kalau contoh yang lelaki, tukar-tukar sport radiator, pasang spoiler ke apa kan. Saya pun ada spoiler jugalah. Dulu memang gila juga nak tukar spoiler lah, nak pasang apa kan. Tapi maknanya itu hanya salah satu kehendak lah, bukan satu keperluan. So bila kita ada duit lah, bila kita ada duit, jadi kita nampak benda tu macam perlulah. Sebab kita rasa kita ada duit. Tapi bila kita tak ada duit, duit ni tak ada, duit ni cukup je tadi ada 55% campur dengan yang dana kecemasan yang memang kita dah set dah. Dana kecemasan ni tak boleh usik kecuali kecemasan sahaja. So kalau tak boleh pinggan tu bukan kecemasan kan, boleh makan lagi kat rumah kan. Contoh macam tu. So kita kena ada mindset macam tu lah. Mindset macam tu maknanya benda yang hidup dan mati. Kalau kereta rosak tak bayar kan, hidup dan mati kan, macam tak pergi kerja. Contoh macam tu So saya jumpalah cara. Saya jumpa cara, sebab tu saya share pada orang lain. Saya simpan melalui emas. Emas macam ni. Emas pelaburan lah kita panggil, emas pelaburan Emas pelaburan. Dia punya Emas pelaburan, emas pelaburan. Okey, contoh ini 1 dinar ya. 1 dinar ni 4.25 gram dan ini adalah yang 10 gram. 10 gram so kalau 10 gram ni, kalau contoh contoh harga di hari ini adalah 3,700 lebih lah. So yang ni 2,500, yang ini 1,100. So dia lebih kurang dalam 3,600, 3,700. So kalau contoh kita dah simpan benda ni, contoh saya, sebab tu saya sarankan pada orang lain, saya share pada orang lain, sebab dengan simpanan macam ni saya boleh kekalkan. Saya boleh kekalkan nilai duit saya. Saya boleh kekalkan duit saya dalam bentuk emas ni bertahun-tahun lamanya tanpa saya ada emosi untuk nak beli lagi barang. Contoh nak beli lagi pinggan. Sebabnya saya dah tak ada. Duit saya dah tak ada dalam bentuk ni. Duit saya tak ada. Duit saya semua saya tukarkan dalam bentuk emas. Saya ada juga pelaburan lain. Contohnya pelaburan contoh rumah. So yang tu maknanya itu kekal dalam bentuk rumah lah kan. Itu untuk saya dapatkan orang kata pendapatan bulanan. Tapi yang duit yang lain tu saya simpanlah dalam bentuk emas. Sebab saya nak pastikan saya tak banyak duit. Okey. Ini bukan saya saja. Ramai orang yang dah menyimpan emas, dia rasa macam tu dan dia sangat sarankan lah. Sangat sarankan. Ini contoh, ini mentor emas saya. Mentor emas saya ni. Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Nama kan sama. Ni dia punya posting lah. Antara manfaat sebenar simpan emas adalah duit simpanan susah bocor. Sebab kalau dalam bentuk tadi,
Kan senang bocor kan. Macam contoh saya senang dia nak jadi pinggan mangkuk tu. Tak ada dah untuk makan. Tapi bila dah beli-beli tu macam sekarang menyesal. Kan. Tapi nak buat apa? Tak ada buat apalah. So maknanya sekarang saya menyesal, tapi saya sesal tu sekarang duit tu saya tukar jadi duit emas. Sebab saya tak nak sesal lagi kemudian hari. Sebab nanti emas ni saya boleh jual kalau saya ada kecemasan pun. Kalau contoh yang kerja dah bertahun-tahun, kerja dah 10 tahun, tak ada pun lagi even 1 tahun dana kecemasan macam tadi. Kau gaji 3,000, nak ada 36,000, tak ada lagi, 10,000 pun tak ada. Termasuk pula, contohnya yang termasuk pula tadi dalam 75% tadi rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun 1,000. Sangat saya sarankan ambil langkah ketiga ni, simpan dalam bentuk emas. Langkah ketiga juga simpan dalam bentuk duit, tapi tukarkan langkah tu ke dalam bentuk emas. Sebab manfaat simpan emas adalah duit simpanan susah bocor. Sebab apa? Majoriti penyimpan emas tak akan jual emas mereka kecuali untuk hal-hal yang benar-benar mendesak dan yang menguntungkan sahaja. Contohnya nak beli rumah kan, itu lebih untung lah daripada kita simpan emas. Sebab bukan lebih untung, maknanya dari segi contoh kita dapat income bulanan. Sebab emas ni tak ada income bulanan. Ini satu lagi. Kalau contoh tuan puan jumpa yang kata contoh adalah kata biasanya kita kenal orang tu. Kita kenal. Sebab orang tak kenal dia tak datang. Sebab kita tak akan percaya pada orang yang kita tak kenal. Biasanya orang yang kenal datang kat kita, contoh cerita. Kau invest 10,000, nanti dapatlah contoh kata 10% sebulan. Kau dapat 1,000 sebulan. Bagi saya yang dah ada sedikit ilmu emas ni, dan kita pun dah belajar daripada pengalaman orang lain, ini contoh daripada buku ni lah, buku mentor saya, Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Emas ni tak ada pendapatan dia bila kita jual. Pendapatan dia bila kita jual. Dan masa contoh kita nak guna untuk nak dapatkan wang, itu kita pajak kan. Kita nak pajak. Kalau kita ada kemampuan untuk bayar bersemula lah, kita tebus semula. Kalau kita mampu untuk tebus semula, kita jual sahaja dan kita dapat wang lah daripada situ. Itu saja pendapatan wang. Kalau kata yang ada jenis yang nak bagi, kata ada contoh pendapatan bulanan, pendapatan mingguan kan. Contoh yang sebelum ni, saya ada tengok ada satu daripada page mana tadi. Saya dah buang. Ni. Yang ini baru lagi ni 1 Oktober. 1 Oktober dalam berita harian. Yang ini sedikit ni kata dapat pulangan sehingga 11% dalam masa 3 hari. So jangan percayalah. Jangan percaya. Sebab itu adalah scammer. Scammer. So tuan puan kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Saya pun insya-Allah, alhamdulillah Allah bagi ilmu-ilmu pada saya sedikit untuk saya kenal pastilah macam mana yang scammer, mana yang tak scammer. Jadi dengan ilmu itulah saya memilih emas public gold macam ni. Emas public gold macam ni untuk saya simpankan duit saya. So dengan public gold, saya percaya sebabnya public gold dah daripada 2008 sehingga kini orang beli emas dengan public gold tak dapat lagi. Tak ada lagi lah orang yang beli emas dengan public gold tak dapat emas. Sebab tu saya percaya, dan dia juga bagi setiap emas keluaran dia ada sertifikat lah. Ada sertifikat. Maknanya ada surat beranak. Ini surat beranak dia. Ini surat beranak untuk yang ni lah. Nombor dia 0065031. Sama ada kat sini. Dia ada pun nombor siri ada kat sini. Soalnya dia akan pair lah kat sini. Contohnya. So kalau yang contoh yang siri Dina ni, bulat ni kita panggil Dina. Dina ni 1,000 lebih. 1 Dina ni, ini dia punya nombor dia di sini lah. D11144420. Ni ada nombor siri dia jugalah. Okay. So ada nombor siri dia juga. Dan ini dia punya kad beranak dia, surat beranak dia. So dan juga ada tantangan daripada SAA. SAA ni apa? SAA ni maknanya orang yang mengesahkan keturunan emas ni tersebut. Keturunan emas ni. So tuan puan boleh percayalah. Tak adalah nanti tuan puan beli. Ada juga kes-kes yang saya tengok dalam laporan-laporan akhbar. Bila dia nak pajak, pergi pajak dekat Rahnu ke apa ke kan. So dia macam meragui keturunan emas ni, dan dia potong rupanya emas tu hanyalah sado emas, dalam dia logam lain. Contoh logam zinc ke apa ke macam tu. So sayang tak duit kita.
Macam yang ni sayang kan, 120,000. Ini 2-3 orang lah tapi 120,000 banyak kot. 120,000. Kalau kat kampung saya Kelantan boleh buat satu rumah dah. Dekat Lembah Kelang yang saya duduk ni tak dapat lagi satu rumah lah. Kalau 120,000 kan, dapat beli tanah je kot. Tanah pun kalau tempat-tempat yang agak-agak jauh sikit tu dapatlah satu rumah. Tanah untuk satu rumah. Kalau area-area dengkil rumah saya ni, 120,000 tak dapat lagi buat rumah lah. Kalau dapat rumah pun mungkin rumah yang sebesar rumah teres je lah kot. Macam tu. So 120,000 kan banyak kan? Sayang. So kita kena ada ilmu lah. So invest dulu dalam ilmu. Macam contoh kata beli buku macam ni. Untuk tuan-puan ada ilmu. Then baru tuan-puan tahu macam mana yang puan-puan nak beli. Tapi dengan tim kami, saya di Public Gold, tim G100 Network di bawah mentoring Tuan Mak Zulkifli Syafiee ini, kami memberi ilmu lah kepada penyimpan-penyimpan emas kami. Supaya tuan-puan beli emas, dapat emas yang betul lah. So macam mana nak simpan tu? So contoh, saya mana ada 1,000 langsung. Saya kan termasuk dalam golongan yang 75% yang tak ada simpanan 1,000 tu. Jangan risau. So kalau contoh yang ini, tuan pun nak dapat yang ini, yang 1,000 harga dia ni. 1,000 harga dia ni. Tak perlu ada 1,000 pun. Ada 100 sebulan pun dah boleh. Ada 100 sebulan, simpan. Contoh 100 sebulan hari ni dapat 0.38. 0.38. 0.3802 hari ini. Sebab harga emas hari ni RM263 1 gram. Tuan-puan boleh tengok benda ni dalam website publicgold.com.my. Semua terus ada harga kat situ. Okay. So boleh simpan 100 sebulan melalui akaun Emascap. Itu ada nombor telefon saya kat bawah tu. Untuk tuan-puan boleh WhatsApp saya untuk daftar akaun emas anda. Akaun Emascap nama dia. Gold Accumulation Program. Program pengumpulan emas. Simpan. Bila dah ada, contoh kata dah cukup dah, dan ada lebihan dalam 1 gram, boleh keluarkan dalam bentuk macam ni. Ataupun kalau tutup yang untuk macam ni, tuan-puan ada boleh komit 201 bulan, bolehlah simpan beli melalui bayaran bulanan sebanyak kali. So bulanan dia dalam 180 lebih lah, 190 lah. Maknanya bawah 200 dah boleh dapat 6 bulan, dah boleh dapat 1 dinar macam ni. Kalau yang ini dalam 500 lah 1 bulan, 400 lebih dekat 500 1 bulan untuk bayaran 6 kali. So maknanya kita ada cara, yang 3 cara lah untuk mula menyimpan emas ni. So jangan risaulah kan. Bila dengan emas ni, tuan-puan akan, yang paling penting lah, emas tuan-puan, duit tuan-puan tak akan bocor kepada tempat-tempat yang lain. Saya dah rasa, dan tuan-puan patut rasalah benda ni. Sebabnya duit saya dah lama dekat dalam ni. Saya pun tak ada pun rasa saya nak cairkan dia, nak pergi beli pinggan korel baru. Walaupun keluarlah korel tak beli dah. Sebab saya dah ada cukup dah. Pinggan korel saya cukup dah. Sebab emosi saya stabil dengan saya simpan wang, saya simpan emas macam ni. Sebab saya tak ada duit. Saya ada duit untuk cukup bayar bulanan, kehidupan bulanan saya, dan juga ada sedikit dana kecemasan lah, yang tadi yang kata sehingga 1 tahun tu kan. So 3 langkah tadi saya ulang balik 3 langkah tadi. Yang pertama, kita dapatkan jumlah kita punya nilai pendapatan kita. Berapa pendapatan kita yang kita boleh belanja lah maknanya kan. Yang kedua, kita buat bajet bulanan. Bajet bulanan maknanya kita tahulah mana portion untuk kita simpan, mana portion untuk kita belanja. Yang ketiga, kita mula menyimpan. Dan nak menyimpan dengan senang dan berkesan, simpanlah dalam bentuk emas. Sebabnya dah ramai orang memang boleh menyimpan dengan senang lah. Ada seorang penyimpan emas saya dah menyimpan lebih daripada 10 gram, tak sampai setahun pun. Sedangkan dia orang gaji biasa-biasa je lah. Sebelum ni dia tak ada simpanan, walaupun dia kata tak banyak. Dia kata, saya tanya dia, kita kan tanya orang kan, kan. So saya tanya dia, ada tak simpanan 3 bulan gaji? Dia tak jawab lah. Dia tak jawab, maknanya tak ada lah. Kita ada. Saya tak pastilah 1,000 tu mungkin dia ada lah, saya rasa. Tapi maknanya 3 bulan gaji pun dia tak ada. Dia dah kerja lebih daripada 10 tahun. Tapi dengan simpanan emas 10 bulan, dia dah ada lebih daripada 10 gram lah. Dan dia tak ada rasa nak jual pun sampai sekarang. Baru tak sampai setahun pun lagi. Saya percaya
dalam masa 2 tahun dia boleh dapat banyak lagi lah. Sebab dia dah rasa, dia kata saya tak pernah rasa lagi simpan emas macam ni boleh kekalkan penat lelah saya, duit gaji dia kata. Okay, so tuan-puan boleh cuba dan rasa benda ni. Dan ramai orang rasa macam tu tadi kan. Dan ramai orang rasa. So Tuan Zulkifli ni pun dia ada buat, saya tunjuk satu video okay. Solusi masalah susah menyimpan. Pengalaman saya dah bila saya simpan emas, saya sampaikan pula ilmu emas sebab saya rasa ilmu ni saya rasa selfish kalau saya tak share kepada orang lain. Sebab emas memberi impact yang besar kepada kewangan saya. Paling basic tu tuan ialah menyelesaikan masalah simpanan. Banyak orang bekerja bertahun-tahun. Pendapatannya tapi simpanannya tak ada. Ini proven tuan. Simpanan tak ada, yang banyak yang jadi ialah masalah kewangan tu yang banyak, masalah hutang. Harta tak ada. Okey. So maknanya masalah susah menyimpan ni sebenarnya masalah universal kan. Sebab tadi 75% orang rakyat Malaysia, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. Jadi bila kita nak ubah diri kita kepada yang lebih baik, ada yang lebih baik, maknanya kita nak menyimpan. Sebab kita menyimpan ni untuk diri kita sendiri, tak ada siapa nak kita nak bagi orang lain kan simpanan kita. Jadi contoh, saya ada satu quote lah yang saya biasa dengar juga. Kalau contoh kita dah buat benda tu bertahun-tahun tu, kita dah simpan dalam bentuk wang bertahun-tahun, tapi kita tak berjaya dan kita nak juga still simpan, confirm kita tak akan berjaya. Sebab bila kita ulang benda yang sama, kita tak berjaya, janganlah buat ulang benda yang sama. Kita cuba cara lain yang orang lain dah orang kata dah proven berjaya, insya-Allah kita juga akan berjaya. Okey. So bolehlah mula cuba simpan melalui emas dan rasakan simpanan emas, simpanan tuan-puan akan bertambah. Okey. So kalau rasa perkongsian saya ni ada manfaatnya, bolehlah dikongsikan video ni, video live ni, untuk orang lain pun ada manfaat jugalah. Macam mana cara? 3 langkah mudah untuk mula menyimpan dan keluarkan diri kita 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun RM1,000. So kita jumpa lagi dengan perkongsian saya yang lain. Semoga ada manfaatnya dan kita jadi orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.